Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi sama wa tawassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita dapat sama-sama meneruskan kita punya agenda Ramadan kita lah, kan, antaranya mentadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan ia dapat fadilat yang besar lah atas usaha kita ni. Sebelum kita mulakan ni, saya nak bagi satu lagi hadis tentang kebaikan orang-orang yang datang untuk belajar Quran lah. Daripada Abu Hurairah, ada satu hadis ni, katanya dia ni bolehlah. Jadi dia kata, nampak? Nampak tak? Nampak Majata ma'a
Okay, panjang sikit tapi cukup satu hadis ni. Kita tengok. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Majtama'a qaumin fi buyutin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasuhu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyat humur rahmah. Ghashiyat ni wa haffat humul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Okay, jadi fi man indahu. Majtama'ah maknanya apa? Berhimpun. Tidaklah berhimpun. Tidak berhimpun qaumin. Bukan qaumin ni, qaumun silap qaumun. Tidak berhimpun satu kaum, satu kumpulan. Fi buyutin, di dalam rumah-rumah. Di dalam rumah-rumah. Min buyutillah, daripada rumah-rumah Allah. Daripada rumah-rumah Allah. Tidak berhimpun satu kaum daripada dalam rumah, daripada rumah-rumah Allah. Ada yang berdapat masjid, di masjid dan apa sahaja tempat ilmu yang mengajar ilmu tentang Allah, ilmu syariat. Masjid boleh tambah dengan tempat yang mengajar ilmu syariat. Surau tak boleh. Kan? Tapi tak sebut masjid. Tapi sebab itulah ada kan apa dia buat? Ni syarat dia buat apa? Dia buat apa? Yasluna. Syarat dia. Ni dimasukkan. Jadi kalau kita kata okey masjid, tapi kalau tak buat benda ni bukan hak ni, walaupun nama je masjid, hakikatnya tak ada benda ni dalam ni. Ni nama dia Masjid Dirar. Dalam surah Taubah disebut masjid orang munafik contohnya. Sebab apa? Sepatutnya masjid gunanya untuk ni, tapi dia cerita lain. Jadi itu dia tak cukup hanya ini saja. Oh, inilah dia, saya selalu. Tapi tengok apa buat dalam masjid. Jadi apa dia buat pertama? Yatluna kitab Allah. Baca kitab Allah. Apa makna dia? Tilawah? Baca Quran. Tilawah ni maknanya Qiraah baca dan ittiba. Baca agar dapat ikut perintah. Tilawah ni mana dia? Mana tilawah ni? Ni dua ni. Tapi kalau baca tak dapat ikut perintah, tu nama dia apa? Nama apa tu? Baca undang-undang kan. Tapi tak tahu. Belajar undang-undang tapi tak buat pun. Jadi itu
Apa? Itu mengeja ya. Okey, faham tilawah. Kemudian kedua, wa yatadarasuhu bainahum. Apa makna dia? Belajar apa? Tadarus kan? Sesama mereka. Jadi apa benda kita kena buat kat rumah Allah ni? Ni. Jadi ni daripada rumah-rumah kan? Umum. Dalam rumah-rumah. Maknanya sifat rumah ni apa? Buyut ni maknanya? Yalah, rumah-rumah maknanya tempat yang kena selalu hidup sebab daripada makna ni malam, bermalam sampai kan. Jadi asal dia rumah macam tu, iaitu Allah khususkan apa dia? Rumah yang dinisbahkan dengan nama Allah. Ni mulia ni, pastikan lah. Sebab tu Nabi kata la taj'al buyutakum al-qabr kan. Jangan jadikan rumah kamu macam kubur. Sebab apa? Rumah bukan ramai 24 jam. Quran tak ada pun. Quran sejam je. Sedangkan bait ni sampai malam, bermalam dengan tu saja. Bermalamlah kita dengan Al-Quran. Faham tak? Bermalam, berpagi sampai malam lah ni. Faham Jadi sifat mana-mana pun, sebab tu dia boleh jadi ni. Kita duduk rumah orang perempuan, habis orang perempuan tak boleh pergi masjid macam mana? Jadi kalau rumah kamu ni macam tu, hidupkan rumah kita dengan apa? Baca Quran ni. Dan cukup tak seorang hanya baca? Mereka baca sendiri-sendiri, cukup tak? Tak. Kena apa sifat dia? Tadarus daripada perkataan apa? Tadarus. Darsa apa? Pelajaran. Betul tak? Darasna ni pelajaran. Kalau pelajar apa? Kalau mudaris, guru. Kalau pelajar, mudaros, yang diajar, itulah pelajar. Sebab tu pelajar tak sebut itu, pelajar disebut talib, iaitu dia menuntut sesuatu nak dapatkan dia kan. Tapi boleh juga kita panggil pelajar tu. Kalau ni mudarisun apa? Yang mengajar. Kalau yang diajar mudarrasun lah. Yang diajar itu pelajar lah. Sebab tu pelajar tak pakai ni. Pelajar kita pakai talabul ilm, penuntut ilmu. Jadi ini maknanya sekarang ni perkataan yatadarasu. Apa maksudnya? Ini perkataan saling mempelajari. Akannya apa? Belajar apa ni? Ni kitab Allah, Quran ni. Ni tujuan dia untuk apa ni? Belajar apa? Belajar ni lah. Bagi betul-betul boleh faham. Baca ni untuk apa? Faham lah. Dan dapat ikut. Mesti buat usaha dua ni. Saling belajar supaya sama-sama dapat ikut sesama mereka. Ni syarat pertama nampak. Ini dia kata majtama, tak ada satu pun orang yang satu kaum ni umum ke khusus. India ke, Cina ke, Melayu ke, dekat Eskimo ke, dekat padang pasir ke, dekat dalam hutan ke, kan? Yang berkumpul ada tujuan dia. Berkumpul di istilah ni dalam satu tempat yang bersama-sama ni yang mereka berlama-lamaan kat sini, suka, maknanya tempat ni memang sangat disukai lah, sebab tu boleh bermalam tu. Dan apa mereka buat? Dua je buat, tilawah Quran dan belajar lah. Bagi mantap ni. Apa dapat? Baru dapat faedah. Kecuali apa dia? Nazalat alaihimus sakinah. Apa makna dia?
Ni faedah pertama. Dapat ketenangan. Dapat ketenangan. Bila dapat ketenangan? Bila baca Quran kan? Betul ke? Bila ikut perintah lah. Okey, kemudian dapat pertama sakinah. Kemudian wa ghasyiyat humur rahmat yang kedua. Rahmat akan ghasyiyat apa? Menyelubungi mereka. Diselubungi dengan rahmat Allah. Allah sayang, Allah suka. Jadi yang ini ada tak dalil dalam Quran ni? Dua ni. Ini dulu. Ada tak? Sifat ni. Dalil dia dalam surah 3 ayat 79. Surah 3 ayat 79. Tahu saya kalau pelak-pelak sikit sebab bibir pecah sini. Boleh faham kot butiran sebutan saya ni ya. 379. Ayat dia panjang, kita ambil bahagian selepas tu. Allah kata maka li basyarin ay yu'tiyallahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah summa yaqulu lin-nas kunu ibadali min dunillah. Kan ayat tu. Kemudian ayat selepas tu kita nak ambil ayat tu. Tak patut bagi orang yang ada ilmu, yang ada pangkat nabi, yang ada hikmah semuanya, Allah kata, yang tahu tentang Allah, kitab Allah ni ada ilmu, lalu dia ajar orang untuk bukan ikut Allah. Ikut siapa? Ikut diri dia. Kan? Tak patut. Tetapi sepatutnya kita semua kena jadi walakin apa dia? Kunu. Nampak tak? Perintah Allah. Jadilah kamu Rabbah. Apa itu Rabbah ni? Allah bagi istilah sendiri. Apa itu Rabbah ni? Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Belajar kitab, mengajar. Belajar, mengajar. Belajar, mengajar. Itu kita kena buat. Ajar orang supaya semua orang faham Quran. Itu kerja kita. Kita kena pandai Quran lah. Kan? Kita kena pandai, kenalah tahu sikit-sikit. Kenalah orang kata familiar dengan Quran. Ayat-ayat Quran, dalil-dalil yang berkaitan ni kita dah familiar dah. Okey, kat mana letaknya? Bukan mesti kita nak hafal lah kadang-kadang. Beratlah pula kalau saya suruh hafal. Tapi itu kita dah familiar dengan macam mana kita familiar dulu dengan apa yang dulu kita belajar. Bab mana kita boleh buka muka surat berapa je. Betul tak? Dulu masa belajar, buat apa-apa kan? Buat kerja cikgu suruh buat kan? Sampai kan, kita boleh tahu dah. Nak buka muka surat mana, teks tebal-tebal, kita boleh tahu dah. Macam mana dengan kalam Allah ni? Kita tahu tak? Itu yang kita nak. Dan kita nak apa yang kita dapat nikmat tu, orang lain pun dapat sama. Jadi mereka, itu tanda dikenal Tuhan. Dia kenal perintah Allah. Kat mana tempat dia. Baik. Jadi inilah yang dapat apa? Ketenangan dan rahmat daripada Allah dengan ikut perintah tadi. Dah baca dia ikut perintah, dapat ketenangan, dapat rahmat. Dan lagi ada makhluk bersama dia yang keempat. Yang ketiga. Apa dia? Wahafat. Hafat ni mana ya? Hafat ni macam tawaf juga. Iaitu malaikat ni dia rendahkan sayap dia, dia duduk keliling, dia duduk bersama-sama. Memayungi. Boleh. Malaikat labuhkan sayap. Suka duduk. Jadi malaikat makhluk yang sangat-sangat ghaib. Berbeza dengan jin. Kalau jin ni kita rasa mengemang sikit kan. Kalau malaikat tak rasa apa-apa kan. Tak rasa. Jadi malaikat ni sedang memayungi lah, tak perasan langsung, tak rasa kan. Elok je kita. Jadi malaikat sedang melabuhkan sayap dia. Para malaikat. Apa lagi istimewa dia keempat? Oh, ni lagi best ni. Apa dia? Siapa ni? Zakarahumullah. Apa makna dia? Dan Allah sebut mereka. Bayangkan Allah sebut kita. Dekat mana? Fi man inda, dekat malaikat yang dekat-dekat dengan dia. Allah sebut kita dekat malaikat yang rapat dengan Allah. Antara malaikat paling rapat dengan Tuhan siapa? Lagi? Jibril kadang-kadang turun wahyu kan, hantar kan.
Yang sentiasa lagi ni dapat ni? Malaikat yang sentiasa kerja dia pegang arasy Allah tu. Malaikat kerja dia sentiasa pegang arasy tu. Besar tu malaikat tu. Malaikat tu dia cuping telinga sampai bahu je dah 700 tahun perjalanan nak sampai. Lepas tu dia punya, ada dalam hadis yang lain Nabi kata dia punya kaki sampai ke 7 dasar bumi tu. Bahu dia kat aras tu. Besar 8. Kan? Apa dia buat ni? Allah sebut nama Nabi. Antaranya kerja malaikat ni pula apa? Dia bukan pegang aras je. Apa kerja dia buat? Cuba tengok. Ni pula ayat ni. Ni hebat ni. Saya nak gambarkan. Buka surah 40 ayat 7. Wafir. Hmm. 40 ayat 7. Nampak ayat tu? Saya baca Allah kata allazina yahmiluna al-'arsy. Makhluk yang mereka mengikul arasy. Wa man haulahu, dan juga malaikat yang ada di sekelilingnya. Arasy ni besar, makhluk paling besar di alam ni, dan makhluk yang mula-mula dicipta. Mengikut pendapat lah sebahagian. Yang mula-mula dicipta adalah arasy. Dan ni paling besar di alam ini. Macam mana besar arasy? Jadi Allah kata dalam surah ayat kursi, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Betul tak? Besarnya kursi Allah tu lebih besar daripada langit dan bumi ni. Seluas langit dan bumi. Maknanya langit, dan Nabi kata buat bandingan dalam hadis, dibandingkan kursi Allah dengan langit bumi yang dekat bawah dia, macam besi bulat macam cincin tu lempar kat padang pasir. Yang besi bulat lempar tu langit yang bumi yang kat bawah dia. Padang pasir tu kursi. Faham? Padang pasir tu kursi. Kemudian Nabi kata ni, pembandingan kursi dengan arasy sama macam tu juga. Kursi tu macam besi tu lempar ke padang pasir, arasy padang pasir tu. Jauhnya. Sekarang yang memikul tu apa? Sebab tu yang memikul tu kaki dia kat bawah, bahu sampai situ. Bayangkan besarnya. Tapi masalahnya sebesar-besar ni hebatlah, maknanya gagah cukup lah kan. Tapi apa dia buat? Ni yang best ni. Kita kalau ada orang besar, kita pergi tempat orang, kita tak siapa-siapa. Tiba-tiba ada orang yang hebat, tokoh, dia sebut kita, dia puji kita. Oi, dia ni, main sini, dia dekatkan dengan kita. Agak kita rasa macam mana? Tak pun dia sebut kebaikan kita. Suka tak kita? Suka tak? Kita orang yang tak ada apa-apa, tiba-tiba ada orang yang hebat ni sebut kebaikan kita, malah meninggi-tinggikan kita. Kita rasa macam mana? Woish, hati ni seronok Betul cuba tengok malaikat ni dia buat apa? Cuba tengok dia doa. Jadi apa dia buat? Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih kepada Tuhan mereka. Wa yu'minuna bih, dan beriman dengan Allah ni, dengan Tuhan mereka. Apa dia buat? Wa yastaghfiru lillazina amanu. Tengok, dia doakan orang beriman. Makhluk yang amat besar tu doakan makhluk yang kecil ni, kita. Setiap masa ni. Yang kita buat ni lah, ni orang yang ni lah, ni orang beriman. Nampak tak? Dan Allah sebut-sebut tadi nama dengan malaikat ni kan? Bayangkan. Subhanallah. Jadi agungnya lah sebenarnya, mulianya Quran ni lah kita nak kata. Sebab itulah, inilah usaha kita belajar. Nampak je macam ni, simple. Tapi kita tahu ada makhluk tengah buat kerja sekarang ni. Sedar tak kita? Kalau orang beriman tu, sebab tu dia suka. Kan? Sebab itu. Itu pentingnya iman ni. Jadi inilah gambarkan semangat kita ni. Lagi-lagi di akhir ni jangan ada yang saya dapat tahu yang dah khatam Quran lah. Khatam kira dah selesai dah, dia ingat tu. Oh tak, ini lagi kena buat banyak. 10 akhir ni lagilah. Baik. Jadi apa dia berdoa? Sampai ayat berapa dia doa? Sampai ayat yang ke-9 Dia doa sampai ayat 9. Itu doa dia. Sampai ayat 9. Jadi kaitan dia lah. Jadi Allah sebut
manusia ni, dekat makhluk memuji-muji ni, bahkan ada malaikat yang mendoakan mereka ni semua. Ini gambaran dia semua ni. Jadi dia untunglah kita belajar Quran ni. Ingat, belajar untuk apa? Ikut perintah, nak faham dia. Bukan sekadar baca saja. Okey. Baik, sekarang ni kita nak tahu ni. Kita nak belajar satu ayat kisah daripada Allah, pengajaran untuk pengajaran kita, sambungan kisah Nabi Musa bersama dengan Firaun. Dah habis dah, bersama dengan Bani Israel pula. Jadi kita baca ayat yang ke-51 52. Auzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Jadi ni Allah buat lagi, Allah kenangkan lagi. Wa'iz. Berapa kali wa'iz dah kita jumpa? Wa'iz najjayna. Kemudian wa'iz faraqna. Kemudian yang ketiga wa'iz wa'adna. Jadi di sini ada nikmat Allah yang ketiga. Jadi ayat ni menceritakan nikmat Allah yang ketiga kepada Bani Israel. Nikmat Allah pertama apa? Ayat 49 tu. Ayat 49 Allah ada 8 nikmat sebenarnya. Ada 8 nikmat tentang Allah nak bagi tahu pada Bani Israel ni. Jadi nikmat pertama kita dah belajar ayat 49 Apa dia? Penyelamatan daripada kena sembelih anak-anak lelaki. Itu nikmat pertama. Kan? Penyelamatan mereka, Allah selamatkan mereka daripada penyembelihan anak lelaki. Saya padam ni Ada berapa kali Allah jadi ketika apa dia? Tasbih penyembelihan tasbih lah kita kata, tasbihul abna, penyembelihan bagi anak-anak lelaki ni. Peristiwa ni ada dua. Satu ketika sebelum kerasulan Musa. Dan yang kedua selepas kerasulan Nabi Musa. Kan? Ini dia ada dua pendapat, ada tiga lah. Ada pendapat yang ni lah yang dimasukkan sembelihan sekali je. Ada yang pendapat yang ni sembelihan yang dimasukkan yang ni. Ada yang pendapat dua-dua sekali berlaku, sebelum dan selepas. Saya ambil yang tu. Apa ayat dia? Yang ni kita tengok dalam surah ni, surah 27. Ayat 7 ni bukti, maknanya berlakunya penyembelihan sebelum kerasulan Nabi Musa. Surah 28 bukan 27 Surah Al-Qasas 28 ayat 7 Surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ni mula-mula memang cerita tentang Nabi Musa. Jadi nak tahu dia punya kronologi secara tersusun, buka Surah Al-Qasas. Tu cerita Nabi Musa daripada Nabi kecil. Surah 28 ayat 7 Ayat 7 tu saya skip lah. Dia kalau kita nak tengok daripada awal, Allah cerita dah tentang Firaun ni. Kejahatan Firaun, dan Firaun takut tentang sesuatu, iaitu apa? Dalam tafsirnya menyebutkan tentang ada seorang anak daripada Bani Israel. Jadi dekat Mesir ni dia ada dua. Satu kat Mesir
Mesir ni dia ada dua bangsa kan. Satu bangsa asal, satu bangsa pendatang. Satu bangsa asal, satu bangsa pendatang. Bangsa asal, bangsa apa? Kibti. Tahu? Hari ni dipanggil, ingat lagi? Koptik. Koptik tu. Kibti tu, hari ni panggil Koptik istilah dia. Okey, tu bangsa asal di Mesir ketika tu. Kemudian ada bangsa pendatang. Apa dia? Bani Israel. Bani Israel. Macam mana dia datang? Macam mana dia dapat pindah situ? Nabi Yusuf lah. Nabi Yusuf lah penyebab dia. Faham Yang asalnya Nabi Yusuf ni orang yang buangan kan? Lalu dia diangkat oleh Allah. Itu kalau tengok dalam surah 12 ayat 100. Kita sekarang buka mana? 287 dulu. Kita tengok 287 kan, kita banyak surah kan, pening jadi ketika ni dalam ayat ni menggambarkan wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan kepada ibu Musa an ardi'i iaitu berilah dia susu, susukanlah anakmu ni. Fa iza khifti alaihi fa alqihi fil yami, maka jika engkau takut apa? Takut kena tangkap lah. Anak lelaki kan, kantoi. Ini pendapat ni sebelum Nabi Musa jadi Rasul lah. Jadi engkau takut, fa alqi fil yami, lemparkanlah dia dalam sungai yang besar tu, laut, sungai Nil. Wala takhafi, dan janganlah engkau takut dan janganlah engkau sedih. Allah jamin apa? Inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan kami akan jadikannya seorang rasul. Jawapan ni Allah kembalikan ni ada tak? Lepas ni bacalah daripada sampai 25 tu. Sampai seterusnya lah. Allah kata, akhirnya dia dapat menyusukan anak dia balik. Dekat mana? Dekat istana Fir'aun sendiri. Okey. Jadi ini mengajar kita apa? Bila kita bergantung kat diri sendiri ketika itu, sebenarnya kita bertambah ketakutan. Selagi mana kita ikut perintah Allah, kita tak tenang punya. Tapi Allah kata, lepas je, kalau kamu rasa bimbang, Allah kata apa? Campak anak kat sungai. Kita kalau bimbang, lagi nak campak ke lagi nak simpan? Contoh lah, kalau kau rasa bimbang harta kamu ni, buat apa? Sedekahkan dia. Lagi simpan ke lagi sedekah? Faham tak? Umpama macam tu lah. Allah nak simpan kan, Allah nak jagakan ke kamu jaga? Mana lagi hebat? Allah jaga ke kita jaga? Tapi selalunya selalunya macam mana? Faham tak? Tengok ni. Boleh kata jamin apa? Jangan takut, jangan sedih. Bila aku jaga, kamu jangan bimbang. Tapi kalau kamu sendiri jaga, kamu kena bimbang. Faham? Anak kita, bila kita tak ajar dia supaya apa? Dia beriman, takwa kepada Allah, kita yang nak jaga dia. Bila kita mati, akan jadi apa? Tak selamat lah. Kan? Silap tak tahu apa jadi. Tapi kalau kita jaga dia, biar Allah jaga dia, kan? Kita ajar dia, apa jadi? Kita akan pergi dengan tenang je. Sebab apa? Tak ada masalah. Allah jaga. Semua kami, keluarga kami, Allah yang jaga. Apa masalah? Betul tak? Bebas tak? Sakinah tak? Sakinah lah. Bila ikut perintah Allah, dia dapatlah sakinah. Itulah maksudnya. Bukan baca je tapi tak buat. Baca Quran kan? Tak tenang juga baca Quran pun. Faham tak? Sebab tak faham. Bila buat baru dapat tenang. Faham Dapat tak sesuatu? Ni ayat ni. Biasa baca ayat ni. Itu maksudnya. Kita nak tenang apa dia? Beri pada yang maha kekal. Yang tak akan mungkin janji. Siapa? Allah. Serah pada dia. Faham Okey. Ini pendapat pertama. Yang kedua, selepas kerasulan Musa, cuba tengok surah 40 ayat 25. Surah 40 Ghafir ayat 25.
35. Ni. Tengok. Falamma ja'ahum bil haqq, ketika datangnya kebenaran kepada siapa? Min indina, dari sisi kami, kepada Firaun ni dan kuncur-kuncur dia. Apa mereka kata? Qalu uqtulu abna'a allazina amanu ma'ahu. Bunuh anak-anak lelaki yang beriman, yang bersama dengan dia. Anak lelaki kepada orang beriman yang bersama dengan Musa. Maksudnya Nabi Musa maknanya dah jadi rasul lah. Sebab dah ada orang beriman dengan kerasulan dia. Nampak tak? Dua-dua. Jadi sebab itulah ni maksudnya dua. Allah selamatkan mereka dengan dua-dua benda ni. Nikmat tak? Nikmat lah. Tak berlaku lagi dah. Jadi ni kisah yang sebelum. Sebab tu Allah kata wa'iz najainakum. Kan? Ayat 49 tu. Min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabihuna abna'akum. Tu. Ini nikmat pertama. Nikmat kedua, Allah selamatkan lagi dengan apa? Masih belum selamat lagi sebab Fir'aun ni masih buat kerja-kerja lagi. Okey, dia tak dapat buat ni, dia buat makar yang lain pula. Dia buat jahat yang lain pula kan. Jadi tak sepenuhnya selamat. Lalu Allah kata apa? Kali ni Allah tenggelamkan dia pula. Kan? Wa'iz farakna. Ni nikmat kedua. Allah belah laut dan Allah tenggelamkan. Bahkan Allah kata apa? Wa antum tanzurun. Tengok ayat tu. 50, ayat 50. Ayat 50. Wa antum tanzurun, sedangkan kamu tengok sendiri. Puas hati. Mati macam tu musuh aku. Segeram kita katok ular tu mati depan mata. Seronok. Kan? Dah lama dah ni yang saya terseksa. Akhirnya dia mati depan mata saya. Dia mati bukan sebab orang cerita ke, kan? Betul ke mati? Ini betul-betul tengok. Wa antum tanzurun. Nikmat. Dan yang ketiga pula. Ni wa'iz wa'adna, dan ingatlah ketika wa'adna. Sebab tu lah kat sini ada mana ingatlah Step buat tu dan dia tu. Dan okey ni dan lagi ingatlah ketika ingatlah ketika wa'adna telah ni mengikat janji wa'ad ni maknanya mengikat janji. Mengikat janji. Telah mengikat janji oleh kami. Boleh? Telah menjanjikan ataupun mengikat janji oleh kami. Musa akan Musa arba'ina lailah, selama 40 malam. Dapat Dan ingatlah tatkala telah mengikat janji oleh kami akan Musa selama 40 malam. 40 malam. Asalnya berapa malam ni? Asalnya berapa malam? Ni 40 malam. Asal dia 30. Surah bukan surah Al-A'raf. Ayat 142. 7 142. Hadis ni saya padam Kat. Baik. Lihat ayat tu 7142. Jadi wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamna bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Dan kami telah janjikan Musa kepada asal dia 30 malam.
Lalu ditambahkan lagi 10. Jadi 40 malam lah. Apa yang Nabi Musa buat? Antaranya dia puasa, beribadah lah. Dia mengasingkan diri dia. Jadi inilah antara juga kita, antara bentuk taqarrub. Kita nak muqarrabah kepada Allah. Ni amalan muqarrabah. Kita nak mendekatkan diri, kenalah buat sesuatu. Tapi ini bukanlah membenarkan kepada apa? Perbuatan betapa tu. Tak. Bukan. Ini bukan perbuatan ni nak menghalalkan perbuatan tu. Bukan. Sebab ni itu lain. Itu ada kisah-kisah yang lain lah tu. Banyak kisah dia kan. Kisah Nabi Musa ni dia sangat banyak dalam Quran ni. Ada dia kerja 8 tahun tambah lagi 2 tahun kan, jadi 10 tahun. Itu pula banyaklah. Yang ini antaranya ni nak dapat wahyu, nak dapat Taurat kan. Baik, balik pada ayat tu. Jadi dia asal 30. Jadi Allah terus dalam ayat ni dia kira surah Baqarah ni dia punya ringkasan je. Cerita secara umum je. Ringkas. Detail dia sebenarnya dalam surah Al-A'raf, surah Al-Qasas, dengan surah Toha. Tu detail surah kita kisah Nabi Musa kemudian ketika dia pergi ni selama 40 malam ni, summa taqastum. Kemudian apa dia? Ittaqas. Jadi kemudian ni dia Kamu menjadikan. sebab apa kemudian dia lambatlah selama Nabi Musa ni 40 hari, kemudian telah mengambil olehkah? Ittaqas ni maknanya mengambil. Ni maknanya mengambil. Telah mengambil oleh kemudian telah mengambil olehkah? Siapa kamu? Nabi? Ya ke? Tum, kamu ramai. Kalau Nabi Musa, taqasta lah engkau. Bani Israel kan? Bani Israel mana? Dia ke? Kalau itu bunyi dia summat takhuzu. Sama tak ni? Summat takhuzu. Ittakhuzu. Telah mengambil oleh siapa? Mereka lah ni. Mereka ni nenek moyang Bani Israel lah. Sekarang ni ayat ni cerita kat siapa? Siapa yang baca ayat ni? Nabi kan? Nabi baca kat siapa? Bani Israel lah. Yang hidup masa zaman siapa? Zaman Nabi lah. Dah mati dah, mana dah dengar Nabi baca. Yang hidup zaman Nabi Musa hidup lagi ke? Dah mati dah. Sekarang ni yang sampai ni Bani Israel juga. Yang hidup zaman bila? Zaman Nabi. Betul tak? Zaman Nabi kan? Jadi Tum ni Bani Israel yang mana? Yang hidup zaman Nabi lah. Betul tak? Sepatutnya kalau betul ayat ni, bukan diorang yang sembah patung lembu, yang sembah siapa? Nabi Musa punya moyang mereka. Kenapa Allah kata moyang dia? Sepatutnya kalau moyang ni lah, kemudian telah mengambil oleh mereka akan patung lembu, iaitu moyang-moyang kamu dulu ambil patung lembu. Tapi Allah tak sebab mereka. Allah kata apa? Kamu. Kenapa? Kenapa? Sebab orang Madinah, Yahudi di Madinah. Kitab dia lebih orang Madinah di zaman Nabi dan juga Yahudi terutamanya zaman Nabi tu. Ni kisah dia untuk diorang ni. Jadi, diorang ambil batang lembu tak? Ambil ke tak? Nampak macam tak lah. Jadi, sebab apa? Allah katakan ni, kamu 2 kali 5 sama je, tak ada beza. Sebab diorang tak serupa je. Diorang pun tak menolak pun.
apa yang dibuat oleh nenek moyang. Sebab tu kita pun boleh jadi serupa juga. Dahulunya kita contohnya apa? Dengan tahyul dan khurafat, tak pernah tolak kan? Hakikatnya 2 kali 5 je pun macam tu. Walaupun bertukar pakaian je. Kita kena ada, apa dia? Ada apa nama dia? Wala' wal barak. Barak ni dia lepas diri daripada kesalahan. Walaupun dia siapa, keluarga saya tetap apa? Kata ini salah. Macam tu. Tapi tak, bila tak orang kata apa? Kamu sama, sebab tu orang kata kamu juga. Kamu pun serupalah macam tu. Walaupun dia tak saya buat macam tu. Faham Jadi asalnya perbuatan nenek moyang perbuatan yang salah. Tapi kalau kita masih lagi tak tolak yang salah, kita juga sama je. Jadi kita macam tu. Kita kena ada izah untuk tolak benda tu. Apa dia? Jadi kemudian telah mengambil oleh kamu al-ijla apa? Patung. Patung apa ni? Anak lembu lah. Jadi ijlah ni patung. Arca. Patung anak lembu lah. Siapa yang buat ni? Apa nama dia? Nama dia tak nampak tulisan saya. Samiri ni. Cuba buka surah 20 ayat 85. Toha 85. Itulah nama Samiri. Ayat 85, ayat 89, ayat seterusnya 90 berapa Ada 3 nama dia dalam tu. Musa Samiri. Dua Musa lah. Dia pun Musa juga. Ada nama dia panggil Musa Samiri. Buat nama sama. Jadi dia kata apa? Alasan dia buat ni, di antaranya masa dia tinggalkan, sebab di mana dia ni bukan orang sembarangan juga tau, Samiri ni. Orang yang anggap juga tokoh lah juga. Sebab tu dia boleh buat fatwa ada orang ikut. Kan? Jadi lepas Musa pergi uzlah tu, kenapa mereka senang ikut benda ni? Sebab selama berpuluh tahun mereka dah terpedaya dengan doktrin yang dibawa oleh Kipti tu. Kipti ni memang apa? Penyembahan kepada berhala. Faham? Dia duduk kat situ. Kipti bukan nenek dia. Kipti ni orang asal situ. Orang asal situ buat benda tu. Mereka akhirnya dah sebati benda tu. Faham? Cinta benda tu dengan benda tu. Sebati. Jadi walaupun nampaklah Nabi Musa dengan mukjizat macam-macam, perangai sama juga, tak boleh ubah. Itu juga dia nak. Lepas je dia keluar, sebab tu Allah sebut dalam ayat lain. Ni nanti kita tengok ayat ni 85 ni kejap. Selepas je dia orang keluar lepas laut terbelah tadi, jalan di satu kampung. Dalam satu kampung nampak ada orang sembah bala. Tu ada buat apa? Kamu Nabi Musa ni minta, dia minta Nabi Musa tolong jadikan kami pun nak macam ni. Nampak tak? Tak sedar lagi. Dah sebati sungguh. Dia tak boleh. Jadi kita macam kurafat ni kan benda ni. Sebati dah, tak boleh kita orang Melayu kita, ini khazanah kita. Nampak tak? Ada tak mula fikir situ? Tak ada. Tradisi kita lah hilang lah. Mana ada? Kita bukan nak hilangkan tradisi tak. Tapi benda yang tu je kita nak buang. Faham tak? Contohlah dengan baju kita kan, kebaya yang tak tutup, yang nampak tu kan. Nak kekalkan juga tradisi macam tu. Tak boleh. Takkan Melayu hilang di dunia dia kata. Betul ke? Tak. Bukan kita nak buang tu. Tahu tak? Kita nak betul dengan syariat. Garisan dia ada kat situ. Itu sebenarnya. Tapi bila macam ni, nampak? Itulah dia dah sepati benda ni. Nak buang susah ke senang? Susah. Bab syirik lagi lah susah nak buang. Cuba tengok surah 7 ayat 138.
7138. Tengok ni sikap yang Allah sebut. Jadi bila mereka cenderung untuk suka benda ni, iman dia dekat kat situ, maka mudahlah benda ni memang masuk lah. Mudah doktrin ni masuk. Lepas tu kita jangan biar anak-anak kita dengan benda macam tu. Jangan normalkan benda tu. Normal dengan tengok maksiat kan. Betul tak? Dengan tengok benda-benda ni kan. Benda tu dia normal, dia tak rasa apa, janggal, dia tak rasa macam buruk, jelik, dia tak rasa. Oh, itu yang bahaya tu. Mudahlah siapa? Sistem ini Islam masuk ke kan? Mudahlah benda-benda tu masuk. Dia kata betul juga, bagus juga, logik juga pendapat mereka. Sebab itulah, sebab kita sendiri biar je. Tak supaya mereka benci benda tu, kita tak ajar macam tu. Kan, betul tak? Ini kita kerja kita kena buat. Okey. Ya, memang kena lawan. Kita tak boleh lawan macam ni, kita tak ada kekuatan. Ni, kita lawan ni dalam keluarga kita je tu. Jaga masing-masing dulu. Ku anfusakum kan. Okey, sekarang ayat ni. Tengok Allah kata, wajawazna bani Israel. Kami seberangkan bani Israel al-bahra, ke seberang laut tadi. Lepas selamat daripada Firaun kan. Tengok apa berlaku. Fa'atau ala qaumin ya'kufu ala asnamin lahum. Lalu mereka lalu depan satu kaum, iktikaf kat depan satu berhala pokok ke mana kan. Tengok iktikaf berlama-lama kat situ, minta apa semua. Okey juga ni, baru lepas tadi. Jadi dia minta apa? Macam syok lah buat benda ni, kami suka buat ni. Sebab dulu pun biasa macam tu ya. Nampak? Jadi, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Nampak? Wahai Musa, kami pun nak macam ni, macam mereka ada. Ya Allah. Tak faham-faham bahasa lagi, nampak? Susah nak buang. Nabi ada kat situ je. Apatahlah kita ni bukan Nabi, lagi dah susah. Jadi, kena teruskan. Jangan tak buat kerja langsung. Soalnya kita tak buat kerja. Tu lah. Jadi, hari ni, qala innakum qaumun tajhalun. Musa kata, oh memang jahil betul kamu ni. Tak reti-reti bahasa sungguh. Barulah mukjizat datang tadi. Masih lagi nak buat syirik lagi. Bukan mudah kita masih melekat kan dengan benda-benda macam tu. Masih lagi melekat. Jadi ini juga Allah sebut, inilah keimanan yang melekat, yang payah nak buang. Sampai Allah kata, Allah tuangkan dalam jiwa sebenarnya. Bila orang ni memang suka benda tu, akhirnya Allah pun nak suka aku bagi sangat, aku bagi. Nak sangat aku bagi. Tu kat surah 2 ayat 92. Jadi kita jangan biarkan diri kita macam tu. Ayat 2, 93. Baqarah. Okey. Jadi tengok ayat tu ayat 93. Wa iz aqadna misakakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Ketika Allah buat perjanjian dengan Bani Israel ni, dah angkat sambil tu bukit Tur ke atas kepala dia. Sambil perjanjian tu dibuat. Apa perjanjian dia? Khuzu ma atainakum biquwwah. Pegang sungguh-sungguh dengan peraturan yang aku nak beri ni, arahan ni, perintah ni, kitab ni. Dan taat, wasma'u, dengar dan taat. Qalu, mereka kata apa dalam hati ni. Allah gambar dengan Allah jelaskan. Inilah yang sebenarnya mereka kata dalam hati. Walaupun nampak macam taat. Sami'na wa aswaina, dengar tapi hati dia nolak. Sebab apa? Sebab wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Sebab dah menyerap sangat rasa cinta dia kepada benda maksiat. Kita kalau biar semua anak-anak kita biasa dengan maksiat, kan? Dah rasa cinta sangat, kita cakap macam mana pun tak ada faedah dah. Nak tahu macam tu. Biar je mata kita ni, sebab tu kita tak rasa apa. Tapi kerana rahmat Allah kepada umat Islam akhir zaman, Allah bagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni nak potong semua. Macam kita makan limau kan, nak bagi potong lah kita kata kan. Nak potong. Ni lah bulan nak potong tu. Tapi kalau bulan ni pun tak potong, supa juga. Kan? 3 jam juga melayan perut dia, pergi kat bazar ke. Kan? 3 jam juga dengan melayan mata dia, tengok drama sana, episod sana. Tak ada faedah, sama kan. Jadi macam ni lah. Wa ushribu fi qulubuhumul
Qulubihimul ijla. Kenapa? Bikufrihim, sebab mereka sendiri cenderung kekufuran. Akhirnya jadi macam itulah. Oh, kita pun silap macam itulah. Cuba kita tengok apa benda yang walaupun kita belajar Quran ni tak buang-buang. Adakah kita termasuk dengan Allah dah tuangkan benda tu kat kita macam tu? Wa'iyyazubillah. Kita tak nak. Kita biar buang semua benda tu. Yang dulu jahiliah yang kita buat dulu, kita nak bila kita belajar Quran apa dia? Terbuangnya semua. Betul tak? Sepatutnya bukan kita je, siapa? Anak-anak yang ibunya pentadabbur sepatutnya pun jadi macam tu juga. Kan? Ibunya pentadabbur Quran tadi. Anak-anak dia macam mana? Mesti sama sepatutnya. Faham eh? Suami-suami yang pentadabbur Quran, isteri dia isteri-isteri pun macam tu sepatutnya. Semuanya boleh apa? Dikikis semua sepatutnya. Jadi inilah dia Allah kata kul bi sama ya'murukum bihi iman. Iman kamu, keyakinan kamu kepada benda tu yang menyuruh kamu lakukan. Kan? Betul tak? Kalau tak buat sepatutnya. Jadi in kuntum mukminin. Baik. Balik pada tadi ni Samiri tu, surah 20 ayat 85. Sebab itulah orang yang macam Samiri ni senang tak nak masukkan agenda dia. Sebab dia tahu pemikiran semua tu apa? Pemikiran macam tu. Aku buat sikit je, semua ikut, tak ada masalah. Nampak tak? Kita juga bila orang tahu kita ni, alah dia orang ni bukan tahu apa pun, orang Islam, Quran, kitab dia orang sendiri pun dia tak faham pun. Senang tak ada orang? Tak ada masalah lah ni. Jom kita bagi je dia banyak-banyak. Lemah tak kita sebenarnya? Lemah lah. Perasan tak kelemahan tu? Ke tak rasa apa-apa? Jadi kita kena rasa bimbang dengan kelemahan ni. Kita kena baiki kelemahan tu. Sebab tu lah mereka tak takut langsung. Kan? Tak siapa pun. Buatlah apa? Majlis tilawah banyak-banyak pun. Buatlah secara mas kan? Masal secara besar-besaran. Tak ada masalah. Tak ada satu pun nak ni bimbang. Sebab apa? Cakap je tu, tak tahu. Dia tak tahu pun. Macam tu lah. Faham tak? Kita tak setuju. Apa dia? Ya, jadi kita kena tahulah. Baik. Jadi akhirnya tengok dalam surah 7 tadi ayat 85. Surah 20 Surah 20. Kau apa dah? Ui, cepat pula mas ni. Sekejap je. Ayat 85. Jadi kita kena baiki kita sendiri dulu sebelum lihat lain. Sebenarnya kelemahan itu datang dari siapa? Kesilapan datang dari siapa? Kita. Jangan salahkan lain. Kita semua salah tu, salah ni, salah sistem sana sini. Kita sendiri tak tahu ni, tak peduli pun. Betul tak? Jadi apa dia? Belum terlambat sebab masih hidup. Masih hidup kan? Tak lambat, masih hidup. Kalau dah meninggal tu lain cerita. Peluang tu ialah kan ada pelapis kita ni. Anak-anak pelapis lah. Okey. Tak ada anak, cucu. Okey. Baik, apa dia kata kepada kaum dia? Cuba tengok dalam ayat 88. Saya sikit-sikit ayat. Cara dia apa dia kata, cara dia manipulate pemikiran kaum dia. Apa dia kata? Nama dia pun sama dengan Nabi Musa juga. Musa juga nama dia. Kan? Musa Samiri kan? Jadi fa akhraja lahum ijla, lalu dia keluarkan. Dia yang nampak ada emas yang dibawa tu. Lalu ada idea, dia datang dulu, dia kumpulkan semua, dia buat. Lalu dia keluarkan lubang ada lembu dia, dan keluarnya apa? Suara daripada debu lah. Adalah dia punya ilmu sikit dia ni. Kan? Dan dia kata apa sebenarnya? Haza ilahukum wa ilahu Musa fanasya. Inilah sebenarnya Tuhan kamu dan Tuhan Musa tu. Musa terlupa. Itu je. Nampak tak? Tengok terus. Punya mudah. Jahil tak? Jahil lah. Kan? Kita buat cucu.
Lepas tu kita mintakan cucur tu. Boleh? Nah, kita buat cekodok. Kita minta, wahai cekodok, tolong saya. Ha? Jadi itu umpama dia. Mereka ni buat, lepas tu mereka intikah kat batu emas tu, lembu tu. Tu gambaran dia. Ya. Jadi hari ni lebih dahsyat sebab abstrak. Ya. Ya, sama. Betul. Ya, betul. Sama lah. Ya, kita agungkan sistem apa? Hukum. Afa hukmul jahiliyah. Cuba tengok dalam ayat. Jawapan dia dalam ayat ni. Allah sebut dalam ayat Surah Al-Maidah ayat 50. Surah Al-Maidah ayat 6. Ini juga sama lah macam ni. Ini dari segi ni. Mereka juga, kita juga hari ni dengan acuan cara fikir kita tu. Apa yang kita agungkan dalam hidup? Syariat mana yang kita agungkan? Sama, tu syirik lah. Jadi Allah kata apa? Surah 5:50. Senang ingat 5:50. Ni termasuk hukum apa? Agungkan syirik juga agungkan hukum jahiliyah. Ni dari dalam bentuk abstrak pula. Tadi nampak kan ada pembentukan kan. Hari ni juga agungkan ni. Sama. Jadi Allah kata apa? Afa hukmul jahiliyati yabghun. Apakah yang hukum jahiliyah yang mereka nak cari? Mereka nak agungkan. Kan apa? Ya, itu satu hal lah. Hal yang betul. Begitulah keadaan kita. Wan ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Nampak? Sepatutnya orang beriman yang yakin. Allah kata, mana yang lebih baik hukum yang ada daripada Allah ataupun yang lain? Ni. Siapakah yang lebih baik daripada Allah hukum untuk kaum yang betul-betul yakin ni? Siapa? Kalau patutnya mereka ambil yang mana? Inilah juga contohlah kita hari ni nak belajar. Kan? Apa kita nak belajar? Nak kita? Siburah yang paling baik. Siburah ni apa? Allah ni dia ada siburah dia. Setiap benda ada siburah. Sebab tu anak ni macam baju putih lah kan. Kita sedang celup ke mana? Celup keluar, itulah colour dia kan. Jadi Allah kata dalam surah Al-Baqarah 138, Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Siapa yang betul-betul hamba Allah, sibghah dia mesti sibghah Allah. Sibghah Allah apa? Mana nak dapat? Celup anak-anak dalam Quran. Celupkan anak-anak kita dengan wahyu, celupkan dia. Itulah sibghah dia. Dakwat wahyu tu celupkan pada anak. Pada keluarga, pada diri kita, dakwat wahyu tu celupkan. Kita celup dakwat mana? Dakwat mana kita celup? Faham itu yang salah tu. Itulah celupan dia. Celupan pemuzik lah dia jadi. Betul tak? Itulah dia. Hari ni banyak tak agenda untuk mencelup anak-anak ni supaya bertukar rupa yang lain. Ada tak? Kan ada buat banyak akademi tu. Itu agenda mencelup dakwat lah tu. Akademi apa? Kan, yang kecil-kecil punya kan? Ada kan? Untuk anak kecil ni. Akademi kan? Untuk supaya kan? Itu agenda mencelup lah tu. Dia nak celup acuan tu. Acuan ni. Itulah dilahirkan masyarakat. Sekarang ni kita nak celup acuan apa? Sebab tu kena semat Quran. Sematkan Quran. Kita nak belajar Quran. Betul tak? Itu yang kita nak celupkan. Nak celupkan mesti kena ada ilmu, kena faham. Tak faham macam mana nak? Faham Itu yang usaha kita. Tapi bukanlah ramai, susah nak buat ni. Bukan mudah lah. Benda mahal mudah ke senang? Memang susah. Kan? Itu hakikat dia. Baik, teruskan Jadi itulah Samiri antara dia. Dia kata tu je, terus ikut je. Senang je. Nampak pelik sikit, boleh bunyi ada macam suara. Betul. Terus. Sebab mereka cari dengan cara macam tu.
Kehebatan dia nampak dengan zahir tadi. Okey. Jadi mereka mim ba'dihi, daripada sesudahnya. Selepas apa ni? Ni Allah nak bagi tahu nak kan? Daripada selepasnya. Selepas Allah selamatkan dia, selepas Allah belah laut. Tu semua. Itu semua tiba-tiba mereka buat ni. Oi, lagi tak patutlah. Jadi tu. Selepas peristiwa. Wa antum sedangkan kamu orang-orang yang apa maksud zalim sini? Zalim ni? Apa itu zalim, ingat tak istilah saya bagi? Wa doa syai' di ghairi mau meletakkan satu bukan pada tempatnya. Sekarang ni diletakkan apa yang bukan pada tempat? Isu dia sekarang kat mana? Isu ayat ni apa? Ni dah bagi baru cara kita nak faham ayat. Baru kita tak silap nak. Isu ayat ni sekarang isu apa? Syirik. Betul tak? Jadi sekarang ni dia meletakkan apa tu? Wa doa, syai'in ni kita letak wa doa ilah. Dia meletakkan ilah dengan bukan tempat ilah tu. Tempat orang nak sembah siapa? Mestilah yang cipta kita, kita sembah dia. Tiba-tiba yang kita buat kita sembah, dia tak tempat tak? Tak betul. Faham tak? Itu maksud dia. Itulah Allah kata zalim. Sebab tu zalim paling besar itulah dia. Engkau jadikan antaja'ala Allahi niddan wa huwa khalaqak. Iaitu engkau menjadikan Allah itu antaja'alallaha ni syirik antaja'ala Allah niddan wa huwa khalaqak. Ini syirik. Engkau menjadikan Allah itu niddan, lawan-lawan dia, ada yang standing dengan dia. Faham tak? Sedangkan dia cipta engkau. Itulah syirik. Dia cipta kita, dan dia cipta, dia bagi kita hukum. Kita jadikan hukum yang standing dengan hukum Allah. Syirik tak? Syirik. Faham? Begitulah keadaan dia. Bila kita faham, baru kita tahu, oh ini syirik rupanya. Jadi sebab tu Nabi kata syirik ni halus. Kita kena tengok, kena belajar, baru tahu sekarang sedang buat ke tak. Banyak benda. Baik. Jadi sedangkan kamu ni zalim, iaitu apa? Inilah dia. Itu mensyirikkan Allah dengan mengadakan ilah yang lain daripada Allah. Okey. Jadi kegelapan yang berlapis-lapis melanda mereka. Jadi orang macam ni kegelapan dia berlapis-lapis. Jadi apa Allah buat? Allah bagi nikmat. Summa kemudian afauna. Apa nak afau? Summa kemudian Okey, apa makna afau ni? Kita baca tak Ramadan sekarang ni? Banyak dah baca. Baca kan? Allahumma innaka afuun. Afu ni makna dia maaf. Okey, jadi makna afu ni telah memaafkan oleh kami. Jadi makna afu dia ada makna safha, as-safhu ni maknanya maafkan, maafkan. Ada makna al-hub, apa dia, asyafqah,
belas kasihan. Dan yang paling besar dia al-mahu. Apa dia? Memadamkan. Memadamkan. Apa dia? Dosa ni. Mujawazun anil zunub. Mujawaz itu Allah keluarkan daripada dosa. Jadi di sini kata ulama, apa beza dengan ghafar? Kan? Summa ghafarna, boleh tak? Summa ghafarna, boleh tak? Summa, Allah kata ghafarna, maaf juga mana dia? Betul tak? Apa beza dia? Mana lagi level tinggi, ghafar ke afu? Afu, ghafar ni maknanya dia buat salah, kita maafkan dia, tapi kesalahan dia masih diketahui lagi, diingat, dipaparkan, ditunjukkan. Bahkan dia masih ingat lagi salah dia. Afu ni bahkan ada orang kata Allah lupakan kita daripada yang kita pernah buat salah. Bahagia tak rasa? Orang kalau dia buat salah, kesalahan dia masih lagi apa dia, menghantui dia, seseksa tak? Seseksa kan? Tapi afu ni dia buat salah dan Allah padam, bahkan bukan Allah padam di sisi Allah, Allah padam kat dalam hati dia sekali. Dia lupa dia pernah buat sesuatu. Oh, seronok. Faham tak? Dia rasa macam dia boleh lahir balik. Bahagia tak dapat ni? Sekarang ni siapa yang dapat? Bani Israel. Kejahatan dia tahap macam mana? Level biasa-biasa ke dahsyat? Tengok Allah bagi nikmat apa? Ampunkan dia. Bahkan bukan ampun biasa, Allah padamkan terus. Subhanallah. Besar. Ini yang kita nak kan? Sebab tu Ramadan kita kena banyak doa macam ni. Allahumma innaka afuun. Sebab banyak dosa-dosa kita yang kita buat bahkan masih menghantui kita walaupun dah lama sangat kita buat. Betul tak? Jadi ini yang kita sebab tu kita harap ni rahmat Allah lah datang. Ni kita nak. Ni lah kita nak. Ni nama dia, sebab itulah kita ada doa pagi-pagi, Allahumma inna nas'al afwa wal afiyah. Afwa ni juga makna dia apa? Kebahagiaan, keselesaan, ketenangan semua sekali. Sebab apa? Selesa tak bila kita tak nampak buruk benda ni? Semua indah je guys. Oh, tenang hati. Seronok. Afu ni bukan main-main doa ni. Kalau orang faham makna dia tu. Ini yang kita kena ada ni. Allah bagi semua ni nikmat ni. Jadi summa afauna, kami telah memaafkan, merasa kesian kamu, dan Allah tak dendam langsung, Allah bagi dia belas kasihan. Bahkan Allah padam semua dosa syirik yang dia buat ni, sembah patung anak lembu tu, padam semua. Kemudian mim ba'di zali, dari sesudah apa ni? Sesudah dia buat tadi dah syirik, la'allakum supaya kamu syukur. Siapa syukur? Kamu ni, anak cucu dia semua bersyukur. Moyang kamu lu aku dah maafkan, syukurlah. Sampai kena, sepatutnya syukur sampai generasi turun-temurun, syukur sepatutnya. Kita pun macam tu juga. Ni kita nikmat dapat faham Quran macam ni, kita kena syukur. Bagi resapkan syukur yang kita ada ni kepada siapa? Biar jadi turun-temurun. Jangan kita mati tak ada dah. Syukur ni biar turun-turun lah. Macam Puan Syam ni, ada kat tempat ni nak bagi turun-temurun lah ni, bagi orang yang dapat rasa sekali. Itu kita kena buat. Kena. Jadi la'allakum tashkurun. Tashkurun ni kena buat apa? Macam mana nak syukur kat Allah? Antara makna syukur pada ringkas sekali, atau ta'ah. Syukur ni makna dia taat lah. Taat Allah. Taat Allah dengan apa? Satu, dengan hati. Dua, dengan lisan. Tiga, jawari, dengan semua anggota tubuh kita. Semuanya mentaati Allah. Hati kita taat Allah dengan apa? Kita buat semua ikhlas ke Allah. Lisan kita ni semua ikhlas apa? Taat Allah. Selalu apa? Sibuk dengan ni tadi, tadarus kan? Selalu sibuk. Bicara pun mesti berkaitan dengan tu. Kita nak buat bisnes pun mesti apa? Tak lain kerana saya belajar Quran lah, saya buat ni. Hati. Bersyukur dengan hati, iaitu taat. Hati kita taat kepada perintah Allah. Bersyukur dengan lisan. Lisan kita taat kepada perintah Allah. Bersyukur dengan
Nombor 3, anggota tubuh badan. Yang keempat, ada lagi 4. Apa dia? Mal, harta. Ni di luar tubuh. 4 benda lah. Dengan anggota tubuh apa dia? Apa seorang kata? Tangan kita, kaki kita, mata kita semua taat Allah. Itulah yang kita nak. Dan ni, harta kita digunakan pada jalan untuk taat Allah juga. Inilah syukur. La'allakum tashkurun. Boleh itulah ringkasnya ayat kita hari ni. Nanti kita sambung lagi. Jadi ni dah sampai sini, Allah dah terima taubat. Tapi cara taubat mereka macam mana? Lepas ni cerita. Selepas ni Allah bagi tentang petunjuk. Bukan saja Allah kata ni Allah maafkan dia, bahkan Allah bagi apa lagi? Nikmat yang keempat. Kita akan bincang nikmat keempat insya-Allah bila? Minggu depan last tu raya kan? 2 lagi Lagi? Lagi 2 kali Okey. Nak 2 kali lagi? Sekali lagi? Nanti kita raya, kita jumpa lagi lah. Al-mahwu. Ni al-syafqah. Al-syafaqah. Ni as-safhu. Safhu ni maaf. Al-syafaqah rasa kesian. Al-mahwu rasa ni maknanya padam. Mahwu ni pemadaman. Ni isim kan. Lebih tepat kita kata pemadaman lah. Penghapusan. Penghapusan. Ya. Hapus terus. Tak ada lagi nanti nak tengok balik ke, termasuk dalam apa ke, tak ada. Baik je semua. Rekod baik je semua. Syafqah, belas kasihan. Ada tak orang nama Syafiqah sini? Ada tak? Perempuan nama Syafiqah, lelaki nama apa? Syafiq kan? Itulah dia. Belas kasihan, rasa kesian. Ini Safu ni maafkanlah. Tapi sebab itulah tiga-tiga ni makna Arab ni macam tu. Dia gabung. Ni maknanya penghapusan al-mahhu, maha. Ni ha. Mim ha waw, ha pedas. Sah. Ya, semua ni rangkuman afu inilah makna. Ya, betul. Bahasa Arab tu macam itulah. Satu dia kata kalimah dia tak boleh nak terjemah satu. Dia kena kombinasi semua kalimah jadi makna tu. Macam kita lah. Air katira kombinasi apa? Katira tak ada nama air katira. Kena ada badam, kena ada cincau, kena ada apa lagi kan? Baru nama dia air. Kalau tidak tak jadi. Betul lah? Itu makanan. Sama dengan bahasa. Faham Penting tak belajar Quran? Seronok tak belajar Quran ni sebenarnya? Seronok dapat tahu benda kan yang kita sama ni baca. Ini kita kena enjoy tu. Seronok dan kita nak buat. Mudah-mudahan bersemangat lah ni dekat 10 ni kan. InsyaAllah. Okey, ada soalan? Dapat semua? Okey. Ya, ada soalan? Ditanya apa dia? Al-jawarih. Jawarih ni rongga-rongga dalam tubuh kita. Seluruh ada sendi kita ni. Mata kita ni semua tu. Hati, lisan, zikir, berkaitan nak cakap semua, nak cakap benda baik je. Jawarih semua nak buat baik juga. Harta kita juga nak semuanya nak salur kepada tu. Ni nak boleh syukur. Inilah makna syukur Bukan syukur yang sebut Alhamdulillah. Betul tak? Ramai tak orang sebut Alhamdulillah tapi Alhamdulillah dia dalam kekufuran. Apa dia maksud dia? Ada orang sebut Alhamdulillah maknanya lisan dia dah nampak okey lah kan. Tapi masalah hati dia tak betul. Masalah pada jawari dia tak betul. Rambut tak pakai. Contoh, dia menang award. Award tu maksiat. Contoh lah kan. Dengan dia punya aurat dia kan semua kan. Alhamdulillah contohnya. Itu adalahkah lafaz kesyukuran? Itu lafaz kekufuran yang disangka syukur.
Faham benda tu lah kita kena belajar. Sebab tu itu masalah dia. Bila tak belajar kita tak tahu. Sebab tu akhirnya ni nama dia apa? Sekarang ni doktrinasi yang paling kuat di kita ni sekarang, apa dia? Nama dia Murji'ah. Dosa yang disangka biasa, tak ada apa. Tu Murji'ah, irja' ni macam tu. Itu daripada dulu, zaman ni dah ada dah. Itulah yang kita kena hati-hati. Pakaian sama, semua sama, bangsa sama, tapi rupanya faham? Pemikiran beza. Cara nak bagi satu apa dia? Wa'tasimu bi hablillahi jami'an. Semua mari kita pegang teguh dengan Quran. Kita bersatu dengan Quran. Kalau saya tak sama dengan Quran, jangan ikut. Macam tu kita kena ada. Tapi sama-sama kena usaha faham. Boleh ya? Okey. Qul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min wa'in la yusma'. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.